pada masalah as-salatu 'alal mayyit, semayang ke atas mayat. Kata pengarang as-salatu, ahkamus salati 'alal mayyit salasatun. Hukum semayang ke atas mayat ada 3. Kadang-kadang semayang mayat itu wajib. Bila? Idza kana musliman, kalau mayat itu Islam, ghaira syahid, bukan yang mati syahid, wasiqtil ladzi kharaja mayyitan, dan bukan sikti keguguran, janin yang gugur yang keluar dalam keadaan mati. Dia keluar tak ada tanda hidup, keluar mati. Waktu selain daripada tu, makna waktu tak perlulah, tak wajib hukumnya. Okey. Yang kedua, haram semayang jenazah. Ada juga. Bila? Idza kana syahida ma'rakatil kuffar, jika orang itu dia mati syahid dalam peperangan orang kafir, mati perang fisabilillah, tak boleh kita semayang, haram semayang. Au siqtan kharaja mayyitan au kafira. Siqtan kharaja mayyitan, ataupun janin yang gugur yang keluar dalam keadaan mati, keluar tu mati, tak ada tanda hidup pun, maka tak boleh kita semayang. Dan nak buat macam mana? Ambil perhatian ni. Orang perempuan lah terutamanya, orang lelaki pun, nanti awak ada bini, ada isteri, ada keguguran, biasa berlaku keguguran, macam mana? Jadi anak tu macam mana tu? Kalau tidak ada tanda hidup keluar bayi, tanam lah, basuh-basuh kafan, tanam. Basuh tu makna mandi lah. Mandi tu makna basuh lah. Kafan dan juga tanam. Tak payah semayang lah. Tapi kalau dia keluar ada tanda hidup, maka kena solat. Okay. Au kafiran, ataupun orang kafir. Orang kafir mati, kita nak semayang, tak boleh, haram semayang. Yang ketiga, khilaful aula, menyalahi yang utama. Semayang jenazah, khilaful aula, menyalahi keutamaan. Menyalahi keutamaan ni lebih rendah pada makruh. Dia makruh ni buat dosa kan, rendah sikit pada makruh. Dia dipanggil khilaful aula, menyalahi yang utama. Apa semayang apa yang makruh ni? Makruh pula. Khilaful aula, i'adatuha, ulang semayang jenazah. Fala tusannu i'adatu salatil janazah, tidak disunatkan ulang semayang jenazah. Kita dah semayang jenazah, mayat yang sama lah, mayat lain tak apa. Mari orang bawa jenazah, kita pun semayang jenazah tu. Lepas tu orang pun nak bawa balik rumah, kita pun semayang sekali lagi jenazah yang sama. Hukumnya khilaf wa aula, mengulang semayang jenazah. Semayang sekali je. Kita orang yang sama lah. Kalau orang lain tak semayang lagi, mari kumpulan kedua tak semayang lagi, tu tak apa. Bukan makna makruh ulang tu, makna tak boleh semayang banyak kali. Boleh. Tapi kita yang sama ni semayang 2 kali pada jenazah yang sama. Okay, hukumnya khilaful aula. Waktuha, bila masuk waktu? Yadkhulu bi ghuslil mayyiti, masuk dengan mandinya jenazah, au ma yakumu maqamahu katayammumi, ataupun yang menggantikan mandi iaitu tayamum. Kalau mayat itu tak boleh mandi, contoh mayat itu terbakar ke apa, maka kena ganti tayamum. Okey. Bila dah selesai mandi boleh semayang. Sebab itu kalau kita nak semayang jenazah ghaib, kawan awak meninggal. Meninggal duduk mana? Papua New Guinea. Kawan awak di Papua New Guinea meninggal. Orang Islam lah. Jadi awak nak semayang jenazah tu, awak kena pastikan dia telah dimandikan di sana, baru awak boleh semayang ghaib. Sama je nak semayang ghaib ke semayang jenazah hadir ke, mesti setelah dimandikan. Faham ni dengar kematian, kita jemaah kita akan buat semayang jenazah kepada jenazah ini. Kena tanya lu ahli keluarga, jenazah dah dimandikan belum? Kalau belum mandi, kita tak boleh semayang ni. Dah jenazah bukan kat sini. Betul lah bukan kat sini. Tetapi kita nak buat semayang tu, kena jenazah tersebut setelah dimandikan dulu. Boleh? Okay. Syurutuha, syarat solat jenazah. Ka syurutis solat, seperti syarat semayang. Min satril aurati, tutup aurat. Wastiqbalil kiblah, menghadap kiblat. Wa ghairi dhalika, dan seumpamanya. Wa yuzadu syartun, ditambah satu syarat lagi. Apa dia? Alla yataqaddama alal mayyiti, jangan mendahului mayat. Jangan kita duduk depan mayat, mayat belakang kita. Mayat tak boleh tu. Kita kena duduk belakang mayat, mayat depan kita.
Wa yasqutu farduha bidzakarin walau sabiyyan. Dan gugur kefarduan solat jenazah. Dikira dah selesai fardu, maknanya lepas tanggungjawab. Sebab sembahyang jenazah ni fardu kifayah. Jadi bila lepas fardu kifayah tu? Lepas dan gugur kefarduannya dengan orang lelaki yang sembahyang. Walau sabiyan, walaupun kanak-kanak tak balik lagi. Orang perempuan, kalau ada lelaki, kawasan tu ada lelaki, perempuan sembahyang jenazah, tak lepas ni. Kena orang lelaki juga sembahyang. Faham Walaupun kanak-kanak. Kalau ada dah sembahyang, orang lain tak sembahyang, tak apalah, gugurlah kefarduan. Arkanuha, rukun sembahyang jenazah sab'atun, 7. Pertama, an-niyatu, niat. Liqauli Nabi SAW, innamal a'malu bin niyat. Sesungguhnya amalan itu dengan niat. Wa yajibu ta'yinul mayyiti fi niyati walau ijmalan. Wajib kita tentukan mayat pada niat walaupun secara umum. Tak boleh kata saja aku sembahyang jenazah. Jenazah apa? Kena tentu. Jenazah lelaki, jenazah ini, jenazah perempuan. Kena tentukan. Wala yajibu tafsiluha. Tidak wajib kita tafsil, perincikan. Saja aku sembahyang jenazah atas kawanku Ahmad bin Ali. Tak perlu sebut nama. Sebut jenazah lelaki, jenazah perempuan. Takyin tu cukup dah. Ataupun jenazah ini, boleh dah. Tak boleh saja aku sembahyang jenazah je. Itu maknanya tidak takyin, tidak tentu. Dia kena tentu walaupun secara umum. Fayakfi an yakul usalli ala hadzal mayyiti, aku solat jenazah atas mayat ini, au ala zaidin, ni kalau ditafsir lah, disebut, au ala man salla alaihi imam, saja aku sembahyang jenazah ke atas jenazah yang disembahyangkan oleh imam. Boleh, kita tak tahu jenazah apa kan. Usalli ala al mayyiti alladhi salla alaihi al imam, saja aku sembahyang jenazah ke atas jenazah yang imam sembahyang. Tak apa. Alal mayyitil mawjud fil mihrab, saja aku sembahyang kepada mayat yang ada di depan mihrab. Boleh. Okey. Kadang-kadang kita masuk kita tak tahu kan. Jenazah lelaki pun, jenazah lelaki pun. Jadi kita taklid niat ginilah. Masailu fil niyah, masalah-masalah berkaitan niat. Okey. Lau akhta'a, kalau seorang tu silap, faqala usalli ala Zaidin, aku sembahyang atas mayat Zaid. Fabana annahu Umar. Fabana annahu Amrun. Amrun kalau ada waw ni baca Amrun, yang baca Umar. Umar dia tidak ada waw. Ni Umar. Umar. Kalau Amrun ni dia ada waw. Okey. Kita kata saja aku sembahyang ke atas mayat Zaid, tiba-tiba bukan Zaid mati. Amrun mati. Fala tasihhu, tidak sah. Jangan main. Kalau kita kata saja aku sembahyang mayat ini, tak apa. Tapi bila kita salah sebut dan tersilap, tu jadi tak sah sembahyang. Illa in asyara ilai, kecuali dia isyaratkan, saja aku sembahyang ke atas jenazah Zaid ini. Rupanya bukan Zaid, Ammar. Tak apa. Sebab isyarat itu dia boleh menggantikan, kuat. Isyarat kepada mayat itu kuat. Dia boleh membetulkan hak salah tadi. Li'anna al-isyarata aqwa, kerana isyarat lebih kuat. Sebab itulah kaedahnya mala yajibu fihi tafsil, mala yajibu fihi tafsilan idza akhta'a fihi darra. Kaedah fiqh disebut sesuatu yang tidak wajib ditafsirkan, diperincikan, tiba-tiba kita memperincikannya dan salah, maka tidak sah ibadat tu. Ni sepatutnya tak wajib pun sebut nama, tak wajib tafsir dan perincikan. Kita pergi sebut dan perincikan dan tersalah, maka mudarat, tak jadi niat tu dah jadi. Okey. Yang kedua, lau qala usalli ala haula'il asyarah fabana annahum tis'ah sahhatis salah. Sahaja aku sembahyang mayat ke atas 10 orang ni, tiba-tiba bilang-bilang 1 2 3 4 5 6, tak cukup 10, 9 maknanya kita terlebih. Terlebih pula apa nama ni? Kita terlebih lah. Mayat 9, kita kata sahaja aku sembahyang ke atas 10 mayat ni, tiba-tiba mayat 9 orang ni. Sah tak? Sahhatis salah, sembahyang sah juga. Sah. Sebab apa sembahyang sah? Sebab 9 termasuk dalam 10. Walau qala usalli ala haula'il asyarah, sahaja aku sembahyang kepada mayat-mayat yang 10 ini,
fabana annahum 11, tiba-tiba nyatalah mayat itu 11. Lam tasihhas salat, sembahyang tak sah. Tak sah mana? Tak sah Melaka. Bukan tak sah bagi satu je, 10 sah. Sebab apa? Sebab sebelah tak termasuk dalam 10. Sebelah tidak termasuk dalam 10. Ia lebih dah. Lepas tu niat nak bagi mana? Kita kata saya sembahyang 10 je, ya saya nak cuk lah. Kau ni 1 2 tu tak sangat ni biar. Tak boleh gitu. Tak jadi. So, kira tak sah Melaka. Sembahyang mula. Kalau kita tak suruh bilang kan tak apa, sahaja aku sembahyang kat atas mayat-mayat ini, tak apa. Tapi bila dia sebut bilangan, dia tafsir, tiba-tiba salah. Salah yang masalahnya, salah ni kurang daripada bilangan sunnah. Tak sah sembahyang. Tapi kalau dia sebut tu lebih 10, tapi mayat 9, tak apa. Sebab 9 termasuk dalam 10. Okey. Yang keempat, takfiniyatul faradiyah. Memadai niat fardu. Wala tajibu niyatu fardhu kifayah tahdidan. Tidak wajib niat fardu kifayah secara tentu. Tahdid mana mesti secara tentu. Kan sembahyang ni kan, sembahyang ni fardu kifayah. Usalli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardhu kifayatin. Fardhu kifayah. Itu sunat sebut gitu, tapi syarat tak? Usalli ala hadzal mayyiti fardhan lillahi ta'ala. Ataupun usalli salatal mayyit fardha. Usalli fardha. Apa nama ni? Usalli salata mayyiti fardhan lillahi ta'ala. Sebut fardu tu kena. Kena niat fardu. Atas qaul mu'tamad kena niat fardu. Ingat ni, awak nak orang lelaki orang perempuan nak sembahyang ni, lafaz fardu atau fardu niat tu mesti kena sebut. Saja aku sembahyang atas mayat ini 4 rakaat, tak boleh. Dia kena saja aku sembahyang atas mayat ini fardu. Ini banyak orang kadang tersalah ataupun terlalai. Fardu kena sebut. Yang sempurna sebut fardu kifayah. Tapi syaratnya fardu kena sebut. Yang kedua, arba'u takbirat, 4 takbir. Ma'a takbiratul ihram, berserta takbiratul ihram. Walau zada khamisatan. Walau zada khamisatan, kalau dia tambah yang kelima, fala yadurru, tidak mudarat, li'annahu zikrun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Betul tersalah lebih. Tak apa. Sebab apa? Sebab takbir itu termasuk zikir. Tak apa. Wa idza kabbara hal imam, tapi kalau imam takbir terlebih, tersalah, fala yutabi'uhu al-ma'mum. Makmum tak boleh ikut. Makmum tak perlu ikut. Faham Yang ketiga, al-qiyamu 'alal qadir, berdiri bagi orang yang mampu, li'annaha fardu kifayah, kerana sembahyang ni fardu kifayah. Wa yajuzul julus lil ajiz, bila sembahyang fardu wajib diri. Dan boleh duduk bagi orang yang tak mampu berdiri. Yang keempat, qiraatul Fatihah, membaca Fatihah. Yajuzu an takuna ba'da takbiratil ula. Baca Fatihah boleh dibaca selepas takbir pertama, awil thaniyah atau takbir kedua, awil thalithah atau takbir ketiga, awil rabi'ah atau takbir keempat. Ini dari segi harus. Biasa kita lepas takbir pertama. Tapi katakanlah takbir pertama kita tak mau baca, boleh Fatihah kita baca takbir kedua sekali dengan selawat. Boleh kita baca Fatihah pada takbir ketiga sekali dengan doa. Yang penting ada bacaan Al-Fatihah di mana-mana takbir. Faham tak? Ni maklumat baru kan? Ya, boleh awak tahu lepas ni. Tak mesti pada takbir pertama, tapi takbir pertama itulah molek. Nak takbir lain pun boleh baca Al-Fatihah. Hak ni Fatihah boleh alih, hak lain tak boleh alih. Hak lain tak boleh buat takbir ikut suka. Fatihah boleh. Okey. Awis salisa ora. Wala talzamu an takuna ba'da takbiratil ula. Tidak lazim, tak wajib Fatihah selepas takbir pertama, illa fi suratain, kecuali dalam 2 keadaan, 2 masalah. Pertama, idza kana masbuqan, jika makmum tu masbuq, fayaqra'ul Fatihah, dan dia baca Fatihah, wa yajri ala tartibi nafsihi, dan dia ikut susunan sembahyangnya, maka hendaklah dia baca pada kali pertama. Dia mari lewat, Tok Imam takbir kedua dah, dia baru masuk nak sembahyang,
jenazah. Faham tak? Jadi dia baca Fatihah lah. Yang kedua, idza syara'a fiha. Kedua, jika dia telah mula baca Fatihah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Aku dah baca Fatihah ni. Tak mau baca lagi, nak baca takbir kedua. Tak boleh. Bila dah mula start baca Fatihah, wajib sempurna. Kalau belum baca, boleh nak baca pada mana-mana takbir. Tapi kalau dah start baca, idza syara'a, jika telah mula pada Fatihah, yajibu alaihi ikmaluha, wajib menyempurnakan Fatihah. Yang kelima, as-salatu ala nabi ba'da saniyah. Selawat ke atas Nabi selepas takbir kedua. Ni tak boleh alih ni. Tak boleh. Selawat ke Nabi takbir pertama tak boleh. Wa aqalluha, sekurang-kurang Allahumma salli ala Muhammad. Itu paling kurang. Wa yusannu dhammu salami ila salah. Disunatkan menambahkan salam berserta salat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillah qablahu wa du'a lil mu'minin ba'dahu. Sunat baca alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Muhammad. Lepas tu doa. Sunat je lah. Pada selepas daripada saat selawat tersebut. Okey. Yang sunat selawatnya, sunat selawat apa? Ibrahimiyah macam kita baca tu lah macam tahiyat akhir tu. Yang keenam. Ni tidur-tidur ni, apa tidur ni? Khasyuk ke apa tu? Yang keenam, alam lain dah. Alam barzah. Alam barzah ke alam barzah. Buat jenazah bahaya ni, jangan buat sembarang ni. Buat jenazah ni. Saja kena buat amali. Yang keenam, ad-du'a lil mayyiti. Doa kepada mayat ba'da salisa, selepas yang ketiga. Wa syartuhu, syarat dia an yakuna khalisan lil mayyit. Mestilah khalisan ni maknanya kata tuju kepada mayat lah. Khalisan ni maknanya tuju kepada mayat. Jangan Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, tak boleh. Itu doa umum. Kita dah Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat dan Allahumma ighfir lahu. Dah tuju. Khalisan ni maknanya tuju kepada mayat. Fala yakfi du'a lahu bil umum. Tidak memada doa kepada mayat dengan umum. Allahumma ighfir li mautana. Ya Allah, ampunkanlah orang-orang mati di kalangan kami. Tu umum, tak boleh. Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahu. Wa kadzalika du'a li abawit tifli 'inda Ibn Hajar. Begitulah juga doa kepada dua ibu bapa kanak-kanak di sisi Ibn Hajar. Kena sebut kalau jenazah itu kanak-kanak. Allahumma ighfir liwalidayhi. Ya Allah, ampunkanlah. Waj'alhu faratan lahuma. Jadikanlah mayat ini, jenazah kanak-kanak ini sebagai simpanan pertaruhan bagi mak ayah dia. Okey. Ada ayatul marwiyatu fi salatil janazah. Ni doa-doa yang diriwayatkan dalam sembahyang jenazah. Banyak ni. Awak bacalah diri. Hafalah awal laki ayat imam. Ambil doa-doa ini, Okey, saya nak lakau je lah. Nak lakau terus pada. Wa idza kana al-mayyitu tiflan. Ini mayat kanak-kanak. Kalau mayat kanak-kanak ni. Okey. Wa yusannu doa. Okey, boleh. 384 tu. Wa yusannu doa ba'da takbiratir rabi'ah. Disunatkan doa selepas takbir keempat. Hak ni dak rukun ni. Takbir keempat, takbir je rukun. Lepas tu kita tak doa tak apa. Sunat doa selepas takbir keempat. Itu doa dia lah. Dan selawat kata Nabi dan baca ayat ni. Panjang tu. Jadi banyaklah sunat-sunat yang kita sunat buat. Yang ketujuh, assalamul awwalu. Salam yang pertama itu rukun. Wasani sunnatu. Yang kedua itu sunat. Wa yusannu ziyadatu wa barakatuh inda Ibn Hajar. Di sisi Ibn Hajar sunat tambah wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh ni sunat tambah pada sembahyang jenazah je. Di sisi Ibn Hajar, Syekh Ramli tak. Di sisi Ibn Hajar saja. Di sisi Syekh Ramli tidak sunat. Jadi waktu kita buat tu betul lah, tak masalah. Tapi kalau kita dengar orang buat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tak ada masalah. Bila tu? Sembahyang jenazah. Sembahyang biasa tak sunat tambah. Sembahyang biasa tak sunat tambah. Kama qala sahibu sahbati zubat wal fardu li salati kabirri
kabbir nawiyan thumma qra'il hamda wa kabbir saniyan wa ba'dahu salli 'alal muqaffa wa thalithan tad'u liman tuwfiya min ba'dihi takbiru wassalamu wa qadirun yanzamuhu qiyamu. Okey, masailu fi salatil janazah. Masalah pada sembahyang jenazah. Aulan nasi bis salati alai. Orang yang paling utama sembahyang ke atas jenazah al aqrabu fal aqrab. Orang yang hampir dan lagi hampir. Min asabatihi, daripada asabahnya. Asabah ni makna kaum pihak lelaki. Siapa dia? Tengok nota kaki nombor 3. Fa yuqaddamu al abu, didahulukan bapa. Wa in ala, dan ke atas. Wa in ala tu dan atas lagi. Maknanya pihak yang paling utama bapa, datuk, moyang ke atas hak lelaki. Kemudian baru pihak bawah. Falibnu wa insafala. Kemudian pihak anak. Siapa yang jadi imam? Anak. Faham tak? Jadi utamakan bapa dulu, lepas tu bawa anak. Fa baqi asabati minan nasab. Kemudian baki asabah-asabah pihak lelaki di kalangan nasab. Adik-beradik, pak saudara. Boleh. Fal wala'u, kemudian wala' ni makna ketuanan. Kalau mayat itu pernah menjadi hamba kepada seseorang, maka hamba dia lah, tuan hambanya menjadi lebih aula jadi orang sembahyang mayat. Fasultan, kemudian sultan, raja, ala tertibil isti, mengikut tertib pewarisan pusaka. Summa zawil arham, kemudian barulah zawil arham. Zawil arham tu apa? Ialah orang yang ada hubungan dengan mayat melalui perempuan. Apa dia? Kalau sini datuk kepada mak, Toki belah mak. Itu zawil arham. Kemudiannya anak lelaki kepada anak perempuan. Termasuk zawil arham tu maknanya orang yang ada hubungan dengan mayat melalui perantaraan perempuan. Mak dia, ayah kepada mak, Toki. Kalau tak ada Toki belah ayah, Toki belah mak. Kalau tak ada asabah ni yang belajar mirah tak ni? Pusaka belajar dah? Tak belajar lagi? Ada tak dalam subjek? Ke elektif? Tak ada. Kalau elektif ambil lah. Kurang-kurangnya kita tahu. Tak ada pun, pergi kelas-kelas pengajian. Kelas-kelas talaki, kelas-kelas pengajian kitab dibuat kat masjid, buat dekat asrama, surau asrama, pergi. Jangan tak pergi. Yang kedua, yaqiful imam inda ra'sir rajuli. Imam dia berdiri di mana kedudukan imam? Kalau mayat lelaki, di kepala mayat lelaki. Wa inda ajuzil mar'ati, dan pada punggung perempuan. Tengah. Orang lelaki pada kepala. Nak bezakan. Faham tak Kena buat contoh Tak boh. Mana ni? Nampak tak ni? Ni pusat. Pusat ni tak ada hilang. Okey. Kalau jenazah lelaki, jenazah lelaki, tok imam dia dekat kepala. Kalau jenazah perempuan, tok imam dekat mana? Dekat perut. Punggung. Kat punggung. Ada perut punggung sama lah. Dia dekat-dekat. Ajuzi kat punggung, kat tengah. Ajuzi kat punggung lah, punggung. Okey. Isu satu, ini nota kaki nombor 2 ni. Ini juga maklumat yang detail sikit dia bagi. Okey. Kedudukan mayat jenazah ada beza sikit Ada beza. Saya terangkan apa yang ada dalam nombor 2 ni. Sebab ni awak nanti kan ada awak nak jadi imam ke, ataupun awak kerja di jabatan agama ke, ataupun jadi imam masjid ke apa. Jenazah lelaki, mayat diletak kepala belah kiri kiblat.
Jenazah perempuan, mayat diletak kepala belah kanan mihrab lah, kita kata kanan masjid lah. Nampak tak gitu? Jenazah. Jadi Tok Imam sini akan duduk mana? Tok Imam akan duduk sini bagi lelaki. Apa pi tak? Imam. Tok Imam akan duduk sini. Imam akan duduk sini. Dan perempuan imam akan duduk sini. Faham tak? Jenazah lelaki, kepala ialah di belah kiri imam. Jenazah perempuan, kepala di sebelah kanan imam. Beza dia gitu. Jadi kedudukan ni gini lah. Ni kiblat, sana ni kiblat. Faham tak? Bezanya apa? Supaya makmum sebelah kanan imam lebih ramai pada lelaki daripada perempuan. Dan supaya apa? Supaya kita dapat kenal jenazah ni lelaki ke perempuan. Kalau orang masuk kan, orang tak tahu semayang apa jenazah. Dia nak semayang lelaki ke semayang perempuan, tak tahu. Tapi tengok kedudukan mayat, dia boleh kenal. Faham tak? Setengah masjid di masjid besar Patani ada orang Patani sini. Ada orang Thailand. Sawadikap tak ada. Tak ada. Geng-geng tu tak ada. Tak ada orang sana, tak ada. Ataupun ada keluarga-keluarga belah sana ke, Patani. Dia masjid besar Patani, tak silap saya, setengah masjid sana. Dia buat lampu dekat mihrab. Lampu lelaki, lampu letak atas lampu. Maknanya kalau ada jenazah, dia akan nyalakan lampu lelaki atau perempuan, supaya orang masuk ke dia boleh niat betul. Jenazah lelaki ke jenazah perempuan. Okey. Faham tak ni? Kau nak mati tak ni? Nak mati tak ni? Nak mati Melaka tak? Ke tak mahu hati? Saya tak mahu hati, Ustaz. Mesti nak mati Melaka tak? Betul lah, ke tak mahu hati? Tak mahu? Nak mati Melaka lah? Akan mati. Awak nak ke tak mahu? Mati juga. Tunggu masa. Jadi baik kita kata nak mati. Masalah telahkah bersedia anda? Tu je. Nak mati. Awak nak ke tak mahu? Mati juga. Okey. Macam semayang. Wajib semayang tak? Awak nak semayang, tak mahu semayang? Kena semayang tak? Baik kata nak semayang. Kita reta. Gitu je lah. Tapi jangan mematikan diri. Apa tak? Awak pergi bunuh diri. Tu dosa lah pula. Saya nak mati. Saya nak terjun tingkat 3 bangunan FKI. Contohnya. Bukan mati kan, tu dosa lah pula. Okey, yang ketiga, la yusannu fiha du'aul istiftah. Tidak disunatkan sembahyang jenazah doa iftitah, tak sunat. Wa amma ta'awudzu fa yusannu. Adapun a'udzubillah disunatkan. A'udzubillah tetap disunatkan. Yang keempat, idza ta'akhkhara al-ma'mumu, jika terlewat makmum bila uzrin, tanpa ada uzur, anil imam, daripada imam, bi takbirataini, dengan 2 takbir, batalat solatuhu, batal sembahyangnya. Macam makmum terlewat ikut imam lah dalam sembahyang. Kalau kita 2 rukun ketinggalan ikut imam, batal kan? Ini imam Allahu akbar, makmum Allahu akbar lah. Imam takbir yang kedua Allahu akbar, makmum tak habis lagi. Imam takbir yang ketiga Allahu akbar, makmum dah habis lagi. 2. Telah takbir 2 kali, maka ketinggalan seumpama 2 rukun, jadi batal solat makmum kalau makmum tak mufarakah. Okey. Kenapa batal sembahyangnya? Li'annaha fi maqami ruknaini fi'liyan, kerana takbir itu pada kedudukan 2 rukun fi'li. Yang kelima, idza kabbara al-ma'mumu liyaqra al-Fatihah, jika makmum takbiratul ihram untuk baca Fatihah, fakabbara al-imamu saniyan, maka tiba-tiba imam takbir kali kedua, walam yaqra'il ma'mum Fatihata ba'du, dan makmum belum membaca Fatihah lagi. Lam yaqra' ba'du makna belum membaca Fatihah lagi, saqatat anhu, gugur Fatihah daripadanya. Wa hukmuhu hukmul masbu', hukumnya hukum masbu'. Makmum Allahu akbar, tok imam takbir kedua dah, makmum tak sempat baca Fatihah, hukum macam mana? Hukumnya ikut tok imam, Fatihah tu gugur. Macam dalam sembahyang lah, kita mari makmum masbuk, tok imam
rokok. Kita rokok sekali kan? Fatihah, untuk imam tak tanggung. Sama hukum dia. Okey. Yang keenam, as-salatu 'alal ghaib. Semayang ke atas mayat yang ghaib. Tusalla, disemayangkan iza matal mayyitu fi ghairi baladil musalli. Kalau mayat itu meninggal bukan pada negeri orang yang semayang. Ya. Makna tempat yang jauh lah, dikiranya jarak 2 mahalah ataupun jarak yang tak boleh pergi. Falau sulliya alaihi fi baladin, kalau telah disemayangkan ke atasnya pada satu negeri, fala yajuzu li ahadin min ahliha salatu alaih. Tidak boleh seorang daripada ahli negeri itu nak semayang ke atasnya semayang ghaib. Kampung kita ni ada dah orang semayang secara hadir, semayang depan-depan jenazah. Kita duduk kampung tu juga nak semayang ghaib kat rumah, tak boleh lah. Yang boleh semayang ghaib orang duduk jauh, bukan tempat itu. Wa syartu sihhatis salah, syarat sah semayang ayakuna min ahli wujubis salah waqta mautil mayyit. Orang itu daripada ahli yang wajib semayang ketika mati mayat. Ya. Ketika mati mayat. Masa mayat tu mati, dia tu orang yang mana semayang, kalau dia semayang mayat tu jadi wajib atasnya kalau dia ada seorang. Makna dia orang yang dah balik dah. Mukallaf balik ketika orang tu mati. Ini makna apa ni? Ini kalau kita nak semayang jenazah yang telah lama mati. Contoh kita kata kawan kita meninggal di mana ni? Papua Nugini. Papua Nugini. Jadi ataupun kita nak kata gitu, boleh tak? Boleh agak. Kawan kita sebab sama umur, kita ambil orang lebih tua. Keturunan kita ataupun kita kata mak saudara kita meninggal di Kanada. Kita pun berkesempatan pergi Kanada, pergi ziarah kubur dia. Boleh tak kita nak semayang jenazah itu? Boleh tak? Kalau ada soalan macam tu, macam mana? Mak saudara kita meninggal di Kanada. Kita pun bila dah besar ni, kita pergilah ke Kanada. Ada duit, kita pergi Kanada, pergi ziarah mak saudara kita kat kubur tu. Boleh tak kita nak semayang jenazah? Semayang jenazah di kubur boleh tak? Apa tak boleh? Tak tahu benda ni. Semayang jenazah di kubur boleh. Okey, boleh tak nak semayang mak saudara kita? Tak boleh, apa tak boleh? Kena tengok. Masa dia meninggal tu, kita ni orang yang ahli wajib semayang ke tak? Masa dia meninggal, kita kecil, belum balik, tak boleh semayang kita. Masa kita meninggal, kita dah balik dah. Contoh kita dah balik dah masa dia meninggal tu. Kita tak ada kat dia. Kita pergi kat dia, boleh kita semayang jenazah. Faham tak? Masalah ni? Dia kata orang yang nak semayang tu mesti daripada ahli, orang yang wajib semayang ketika mati si mayat. Masa mayat tu mati, kita ni dah balik dewasa. Jadi kita tak semayang lagi. Lama lepas tu kita pergi sambung belajar Kanada, kita jumpa kubur mak saudara kita boleh semayang. Masa dia mati tu kalau kita dah balik dah, kita ahli yang wajib semayang. Tapi kalau kita kecil lagi tak boleh lah. Masa kita kanak-kanak dulu, sekarang ni kita besar dah, masa kita tidak ada tuntutan untuk semayang jenazah dah. Okey, faham tak? Yang ketujuh, yusannu an takuna salatul janazati fil masjid. Sunat semayang jenazah di masjid bisalasati sufufin fa akthar, dengan 3 saf dan lebih. Biasa tak tengok orang semayang jenazah buat 3 saf, buat 3 saf. Buat 3 saf. Sebab apa? Ini berdasarkan hadis sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW daripada Malik bin Hubairah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ma min muslimin yamutu fayusalli alaihi salasatu sufufin minal muslimin illa aujaba. Tidak ada orang Islam yang mati lalu disemayangkan ke atasnya 3 saf di kalangan orang Islam kecuali aujaba, wajiblah baginya. Apa makna wajib? Makna aujaba ay wajabat lahu jannah, wajib baginya syurga. Maknanya ada kelebihan lah, jemaah ramai. Jadi kalau tak ramai pun cuba buat 3 saf. Katalah tak ramai orang, buat 3 saf. Kenapa? Kerana nak mengambil sempena pada bilangan 3 tu. Jadi buat 3 saf, 2 orang 3 orang ke, 2 orang 3 orang, 2 orang 3 orang. Nampak? Buat 3 saf. Ataupun kalau lebih lagilah. Lagilah maknanya tu.
Okay, yang ke-8, as-salatu 'alal madfun 'inda qabrihi. Ni sembahyang ke atas mayat yang telah ditanam di kubur. Ya tajuzu, harus, in kana al-musalli min ahli wujubis salah, kalau orang yang sembahyang itu daripada ahli yang wajib sembahyang waqta mautil mayyit, ketika mati mayat. Wala yadurru bala'ul mayyit, tidak mudarat kalau telah hancur mayat. Lama dah ni, berpuluh-puluh tahun dah muat cara kita mati ni, hancur dah mayat dia, tak ada masalah, boleh sembahyang lagi. Kenapa? Kerana juzuk paling kecil daripada manusia tu, ajbuz zanak, juzuk paling kecil itu tidak hancur. Ajbuz zanak ni ialah tulang yang paling hujung pada tulang belakang manusia, dipanggil ajbuz zanak. Ajbuz zanak ni tidak akan hancur. Baik, boleh selesai solat jenazah.